Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengenalan kepada komunikasi ABCC 1103. Sebelum saya meneruskan topik ini, saya Muhammad Rashid bin Harun. Bagi subjek ini, saya hendak dikehendaki untuk menghuraikan pengenalan tentang soalan 2, 3 dan 4. Bagi soalan 2, iaitu pengenalan negatif tentang dengan individu berbeza budaya. Nombor 3, cabaran-cabaran dalam komunikasi antara budaya. Dan yang keempat, strategi bagi membaiki kemahiran komunikasi. Mengenai pengalaman negatif terhadap berhadapan dengan individu berbeza budaya, kita sebagai sebuah negara dengan rakyat berbilang kaum dan budaya masyarakat di dalam Malaysia, kadang-kadang kita berhadapan dengan isu-isu sensitif. Terutama ini sebab kita banyak bangsa dan agama seperti Cina, India, Melayu, dan mempunyai banyak perbezaan kefahaman antara kaum masing-masing. Seperti yang saya punya assignment, saya ada menerangkan tentang suatu peristiwa di lobi berkenaan dengan orang bangsa Cina yang tidak berapa fasih berbahasa Melayu dan menjadikan benda itu satu konflik di lobi. Satu lagi tentang semasa saya menghadiri seminar di luar daerah, terdapat beberapa kumpulan yang mempunyai berbagai bangsa dan agama. Mereka duduk di kalangan kaum mereka saja dan tidak menghindarkan apa yang berlaku di sekeliling. Dan dalam masa yang sama, saya juga cuba menegur beberapa bangsa yang lain dan saya menerima feedback ataupun beberapa individu yang sudi berbual dengan saya, dan di situ kita dapat menukar-nukar fikiran tentang pekerjaan kita masing-masing. Bagi soalan nombor 3, cabaran yang dihadapi dalam komunikasi antara budaya, kita mempunyai beberapa cabaran. Dekat sini saya lebih tekankan kepada stereotip. Stereotip ni kadang-kadang tanggapan seseorang yang pemikiran yang berbeza dan tetap, dan kita susah nak mengubah tanggapan orang tu. Dia kekal sebab dia cuma nak mengekalkan keaslian asal, sama ada dari segi agama ataupun dari segi bangsa. Jadi mereka tetap berpegang dengan benda-benda macam tu sehingga sukar untuk mengubah pribadi atau entiti setengah bangsa itu. Maka dengan cabaran yang kita hadapi, lebih sukar kita untuk berkomunikasi kerana kadang-kadang bahasa itu menimbulkan masalah antara kita untuk berkomunikasi, untuk bertanya, sama ada dari segi formal ataupun tidak formal. Terus sekali kadang-kadang kita di kedai makan pun ada masalah benda macam ni. Dan kadang-kadang benda tu apa yang kita nak ataupun apa yang kita nak beri ataupun apa yang kita minta, kita tidak dapat benda tu dengan sempurna, atau ada masalah-masalah yang kecil akan timbul. Apabila masalah kecil tu timbul, maka timbullah perasaan dalam hati ataupun perasaan prasangka seseorang itu yang menganggap orang ni tak baik, ataupun kaum ni tak baik, ataupun akan dalam pemikiran dia akan cakap kaum ni sengaja nak membeza-bezakan bangsa, dan dia akan cerita tentang bangsa dia saja mungkin dia membantu bangsa tu. So benda-benda macam ni akan timbul. Itu adalah cabaran antara dalam komunikasi antara budaya kita. Maka kita perlu ada strategi atau cara untuk membaiki kemahiran komunikasi antara kaum. Dalam topik ini saya ada memberi 4 strategi atau komponen-komponen yang boleh mempengaruhi atau membaiki kemahiran komunikasi antara budaya yang berbeza latar belakang dalam Malaysia ni. Pertama, tentang motivasi. Kedua, tentang pengetahuan. Ketiga, tentang kemahiran. Dan keempat, tentang perwatakan seseorang atau bangsa itu. Motivasi merupakan kecakapan seseorang budaya lain berdasarkan motivasi atau daya penarik. Komunikasi ini dapat dilakukan dengan baik dan berkesan. Yang kedua,
berkenaan dengan pengetahuan. Pengetahuan ni lebih merujuk kepada kefahaman tentang topik-topik atau dengan katanya berubah membuat kajian mengenai budaya tersebut. Seseorang tu dia lebih mengetahui atau lebih berpengetahuan, maka dia lebih mudah berkomunikasi dengan bangsa lain yang ada dalam terutamanya dalam Malaysia ni. Manakala asas yang ketiga merupakan kemahiran, yang mana ia merupakan matlamat yang direka bentuk atau diarah bagi mencapai sesuatu. Kemahiran ini perlu diadaptasi mengikut peraturan seseorang dengan yang lebih sesuai dengan budaya kaum yang tersebut. Maka dengan itu dia dapat berinteraksi dengan lebih baik. Dan akhir sekali, komponen itu adalah tentang perwatakan. Perwatakan dipengaruhi oleh sejarah hidup. Bagaimana seorang itu merupakan diri dari sejarah yang lepas tentang nenek moyang mereka, maka perkara ini seringkali dikaitkan dengan integriti ataupun menghormati, keikhlasan dan perasaan muhibah antara kaum-kaum. Maka di sini saya mungkin boleh buat kesimpulan atau cadangan untuk penambahbaikan tentang cara-cara mempunyai kemahiran komunikasi antara budaya yang berbeza latar belakang di Malaysia. Terutama sekali tentang peranan media. Kita banyak menggunakan media, sama ada media bahasa, media elektronik, guna handphone. Jadi kat situ mungkin kita boleh belajar tentang budaya-budaya dengan orang lain, atau kita boleh tengok pada internet. Itu adalah salah satu sumber yang kita boleh belajar. Yang kedua, tentang peringkat akademik. Akademik ini sama ada dari segi sekolah atau universiti. Sikap ini perlu diterapkan lagi awal lagi sama ada di sekolah rendah, sekolah menengah ataupun di dalam universiti. Pergaulan antara pelajar-pelajar atau penuntut-penuntut universiti perlu lebih akrab, dan mereka lebih akan memahami bangsa-bangsa lain, akan menghormati juga bangsa-bangsa lain. Dan yang ketiga, tingkat kerajaan dan juga swasta. Di sini mungkin kerajaan lebih mungkin dalam kerja atau komunikasi antara pihak kerajaan ataupun orang yang datang untuk berurusan dengan kerajaan. So orang itu perlu faham tentang latar belakang bangsa tersebut atau budaya tersebut. Maka komunikasi mungkin suatu pejabat kerajaan yang datangnya adalah bangsa selain daripada Melayu, ataupun yang menerangkan adalah saling memahami apa kehendak atau apa yang perlu dibagi. Dan dalam swasta pula, mungkin pihak swasta lebih utamakan macam mana berhubung dengan orang-orang kerajaan. Di sini mungkin antara pihak swasta dan kerajaan perlu sering mengadakan kem-kem motivasi, ceramah ataupun kursus-kursus yang khas bagi meningkatkan kemahiran komunikasi antara